Oke, jadi untuk latihan yang sebelum ini, kita ada masalah kah? Mau tanya, sebelum kita teruskan. Ada soalan yang kamu tak boleh jawab kah? Saya buka kepada soalan dulu sebelum kita teruskan. Satu 1.3e kan kita buat. Hello? Anybody home? Ya ada, Sir. Sebelum ni 1.2 sih, Sir. 1.2 C lah. Sebelum apa? Sorry. Asmi, kau cakap apa tadi? 1.3C. 2, Sir, 2. 1.2C. Sir. Boleh buatlah. Boleh. Boleh. Oke, so sekarang kita sampai ke 1.3a lah kan? 1.3a sudah kah? Belum. Belum kan? Oke, maksudnya ubahan bergabung ini belum kita start lah. Iya. Oke, belum. Oke, jadi kita akan start bahagian topik terakhir bab ini, yaitu ubahan bergabung. Oke, ubahan bergabung. Jadi dia punya cara menyelesaikan itu sebenarnya adalah sama dengan apa yang kita pernah belajar sebelum ini, yaitu menggunakan 3 langkah lah kan. Oke, jadi sebelum kita mula, saya akan kasih kamu tengok satu video berkaitan dengan ubahan bergabung lah. Oke, ubahan bergabung. Jadi saya akan share screen saya. Oke. Ya, sila tunggu sebentar. Hmm. Oke, semua boleh nampak screen saya? Okay. Yes. Boleh nampak? Boleh, Oke, Sir. bagus. Boleh. Oke, kalau boleh, maka kita akan Nombor 1. kenapa saya keluar ini? Sekejap Ubahan bergabung, oke. Translab Education, number 1 online tuition in Malaysia. Okay. 1.3 iaitu ubahan bergabung. Apakah dia maksud ubahan bergabung? Dalam tajuk yang sebelum ini, cikgu dah pun sentuh berkaitan dengan ubahan langsung, ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Jadi, ubahan bergabung adalah melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Jadi, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana cara kita nak menunjukkan hubungan. Double suaranya. Apa? Sorry? Siapa bercakap tadi? Saya tak dengar lah. Double pula suaranya. Iya kah? Double suaranya. Betabel kah suaranya? Iya, Sir. Astaga, kenapa boleh begitu? Iya. Seni. Saya coba tutup mic saya dulu lah. Kalau saya tutup mic, kamu boleh dengar dia punya video kah? Biasa begitu. Begitu kah? Saya Iya, coba mute dulu lah, saya mute. Iya kali, coba try. 3 atau lebih pun boleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Contoh yang pertama diberi dalam bentuk ayat, Y berubah secara langsung dengan P. Okey, ini Y, kemudian berubah secara langsung dengan P. Okey kan? Ada suara yang berdouble? Tiada sudah. Okey, tiada sudah. Okey, bagus. Ya. Tiada sudah, Sir. Begitulah.
Ya. Kita teruskan lah kan, sekejap lagi ya. Uh, Oke. Ya, saya teruskan lah. Y lagi berubah secara langsung dengan Q. Dan akhir sekali, Y berubah secara langsung dengan R. Jadi kita dapati dekat sini, yang di hadapannya ni semua sama iaitu Y. Yang hujungnya ni berbeza, P, Q, R. Dan satu lagi yang membezakannya ialah yang ini secara langsung dan yang akhir ini secara songsang. Okey, bagaimana cara penulisan yang betul sebenarnya untuk ubahan bergabung? Oke, saya nak tanya kamu. Jadi kalau saya nak kamu tuliskan persamaan untuk ubahan bergabung ini, kamu rasa apa persamaan yang kamu patut tulis? Ada sesiapa boleh nak try? Y berubah secara langsung dengan P, berubah secara langsung dengan Q, dan berubah songsang dengan R. Kalau saya gabungkan dalam satu persamaan, apa yang kamu dapat? Ada siapa-siapa nak try kah? Boleh buka mic dan jawablah. Ataupun masih Y belum berubah secara langsung dengan PQR. Begitu kan? dengan PQR. Tapi dia Iya kan? P dan Q ialah secara langsung, R ialah secara songsang. Coba imbas balik kan? Coba imbas balik. Kalau nak tulis persamaan dalam bentuk berubah secara langsung macam mana? Kalau berubah secara songsang macam mana? Coba imbas balik. Kalau Y berubah secara langsung dengan P, persamaan ialah Y sama dengan KP kan? Kalau saya letak satu pemala, Y sama dengan KP. Ya. Kalau Y berubah secara langsung dengan Q, Y sama dengan KQ. KQ kan? Okey, betul? Dan kalau Y berubah secara songsang dengan R, apa persamaannya? Y sama dengan 1/R. Ya. Tapi kena tambah satu K lah kan? K per R lah. Ya. Dalam bentuk persamaan. Kalau dalam bentuk ubahan, kita tak payah letak K. Hanya letak 1 per R. Tapi sama dengan itu, kita akan ganti dengan satu simbol kadaran itu. Okey? Okey, so sekarang kalau saya nak gabungkan ketiga-tiga ini dalam satu persamaan, okey, kita cuba lihat apa cikgu ini buat lah kan? Okey, sekejap. Okey, daripada 3 ayat ini tadi, diringkaskan menjadi Y, kita tulis oleh kerana dia sama saja Y, jadi Y berubah secara langsung dengan P dan Q sebab kedua-duanya secara langsung. Okey, dan satu lagi secara songsang dengan R. Jadi kita gabungkan dia dalam satu ayat. Kalau dia ada dua yang berubah secara langsung, kita terus dia tulis secara langsung dengan P dan Q. Dan secara songsang dengan R. Okey, kalau dalam pelajaran yang sebelum ini, kita dah belajar, saya ajar dulu iaitu Y berubah secara langsung dengan P. Cara penulisannya ialah Y berubah secara langsung dengan P. Okey, yang ini Y berubah secara langsung dengan Q, ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan P dan Q. Okey, kalau tadi secara langsung ialah sebaris saja di atas saja, jadi kita tulis dia sebagai Y berubah secara langsung dengan P dan Q. Okey, dan secara songsang tadi letaknya di bawah, jadi kita tulis saja dia di bawah. Dan secara songsang dengan R, jadi kita letak sini R. Jadi ini ialah dalam bentuk simbolnya. Kemudian kita kena setiap kali itu kita kena tukar dia menjadi sama dengan dalam bentuk persamaan, iaitu Y sama dengan, ingat lagi tak yang pelajaran sebelum ini? Kalau kita nak tulis dia menjadi sama dengan, mesti tambah pemala K. K iaitu ujungnya PQ per R. Okey, jadi semua boleh faham macam mana dia buat itu?
Okay, Boleh. dia kasih Boleh. gabung tadi. Langsung dengan langsung di atas, songsang mesti berada di bawah. Sebab kalau berubah secara songsang, dia mesti bentuk pecahan. Jadi, boleh ubah yang berubah secara songsang itu mesti berada di pembawah dia. Dan kalau berubah secara langsung mesti tulis di sebagai pengatas dia lah. Jadi bila kita nak gabung itu P dan Q itu oleh sebab dia berubah secara langsung, maka dia akan diletak di atas. Dan berubah secara songsang dengan R, maka R itu akan ditulis sebagai pembawah. Okay, so itu ialah cara kita menulis persamaan, yaitu step 1 itulah. Okay, so kita akan teruskan tengok macam mana step 2 dan macam mana step 3 dia. Okay, jadi kita sambung balik video dulu. Okey, jadi inilah cara penulisan yang betul. Kalau yang di atas ini yang untuk berubah secara langsung. Kalau dia melibatkan songsang, kita letak dia di bawah. Dan bila ada sama dengan, kena tambah pemalar K. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, diberi F berubah secara langsung dengan kuasa 3G dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2H. Jadi di sini disebutkan ada F. Okey, kemudian berubah secara langsung dengan kuasa 3G. Okey, jadi kita boleh tulis yang ini dulu. Okey, iaitu F berubah secara langsung. Okey, kalau langsung sebaris sahaja, secara langsung dengan kuasa 3G. Jadi maksudnya dekat sini ada G kuasa 3. Dan berubah secara songsang dengan H, kuasa 2H. Jadi bila songsang, dia kita kena letak di bawah. Jadi di sini kita letakkan dia di bawah, iaitu berubah secara songsang dengan punca kuasa 2H. Jadi punca kuasa 2 untuk H. Jadi inilah bentuk ayat, kita dah tukar dia kepada bentuk simbol. Daripada bentuk simbol ini, kita boleh tukar dia kepada bentuk persamaan. Jadi bentuk persamaannya ialah F sama dengan, mesti tambah apa? Ada K, iaitu pemalar K. Okey, K G kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa 2H. Okey, jadi inilah bentuk simbol, inilah bentuk sama dengan, dan pastikan ada tambah K. Okey, jadi sekarang ini kita nak belajar pula bagaimana nak mencari nilai K. Contoh yang ketiga, cikgu bawakan satu soalan yang pernah keluar dalam SPM 2013. Okey, soalannya berbunyi, hubungan antara P, Q dan R diberi sebagai P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. Bila berada di bawah tu maksudnya dia secara songsang dengan R. Okey, diberi P sama dengan 8. Apabila Q-nya 2 dan R-nya 3, dia minta kita menghitung nilai P apabila Q-nya 6 dan R-nya 4. Okay, so kamu ada nampak dia punya soalan? Yang soalan Ada. SPM ini. Okay, saya nak kamu try Ada. jawab soalan SPM ini. Ambil kertas, ambil kertas, ambil pensel ke, pen ke. Cuba kamu jawab soalan ini. Okay? Dia sudah kasih kamu itu hubungan mereka dalam bentuk ubahan. Okay? Jadi dia juga beri juga nilai P dan Q dan R. Dan disuruh kamu hitungkan nilai P apabila Q sama dengan 6 dan R sama dengan 4. Okay, so ini melibatkan sudah step 1, step 2 dan step 3 sudah. Jadi dia punya langkah kerja itu semuanya sama. Yang penting itu ialah step 1 itu persamaan mesti betul dulu lah. Okay, saya nak kamu cuba try soalan ini. Kalau kamu sudah siap, kamu boleh buka video kan. Kasih tunjuk saya you punya langkah kerja. Okay, dan jawapan sekali lah. Sambil kita boleh share dengan kawan-kawan yang lain lah. Okay, boleh kah? Saya kasih 1-2 minit begitulah. Kamu cuba buat soalan ini. Okay, boleh cuba di kertas kamu, di buku kamu kalau mau. Okay, siapa yang sudah dapat jawapan boleh respon dalam sinilah. Supaya saya tahu siapa sudah siap.
Oke. Sambil itu kita dengar dulu sekejap musik nah. Kalau saya buka ini, kamu nampak ke soalan itu tadi? Nampak ke? Tak nampak? Nampak juga. Nampak juga. Nampak ah? Nampak. Ya. Kamu dapat dengar itu lagu kah? Kabur. Sama dengan tak clear. Oke lah, kalau kabur-kabur kita tutup sajalah. Jadi ada orang sudah dapat jawaban step 1 nggak? Step 1. Anyone? Step 1? Answer? Not yet. Apa jawabannya, Syamaira? Belum dapat sebelum. Belum? Oke, teruskan. Siapa dapat sudah step 1? Jawaban step 1. Senang saja bahkan dia sudah kasih itu persamaan dalam bentuk ubahan, kamu hanya tukar bagi bentuk persamaan saja. Selamat datang kepada Lenny. Siapa itu Lenny ya? Shazleni. Lenny. Hah? Siapa? Shazleni. Oke. Shazleni. Oke. Lenny, kita sekarang sedang menjawab soalan daripada video ini. Oke? Soalan SPM 2013. So, kamu boleh ikutlah. Ikut mana yang kamu dapat ikutlah. Oke, step 1 sudah ada kah? Ada orang sudah jawab kah step 1? Boleh saya minta Siti. Siti, cepatnya kau tutup video. Belum sempat saya mau tengok mukamu. Kau ni bikin suspense saja, Pak. Oke. Rasmi. Kau sudah dapat step 1 punya jawaban nggak? Yang ke Kak Se. Hah? Yang ke tuh. Bukan step 1 saja, Pak. Step 1 yaitu tulis persamaan kan? Apa persamaan yang kau dapat? Kejap Se. Saya sudah kasih lengkap data kalau betul Se. Nah, si Safina ini. Sabina dapat berapa? Berapa lah you dapat, Safina?
Kabur-kabur bah ini. 96.03. Lajunya kau. Nggak tahu lah kalau betul. Mana sudah? Lajunya kau. Ya ampun, salah kali. Oke, tak apa. Salah kali. Oke, baik itu. Mencoba kan? Iya, iya, Ya, itulah. ya, ya. Oke. Orang lain dapat berapa? Ada orang lain dapat jawaban? Ataupun belum lagi? Asmi, tadi you dapat berapa tadi? You cakap Kan saya dapat P sama dengan 27. P sama dengan 27. Oke. Iya. Salah Eh, ke? Safina dapat berapa tadi? 90 lebih. Oke, 9 lebih. Yasmin dapat gak Yasmin? Yasmin, kamu masih di sana gak Yasmin? Ah, iya, sir. Kamu dapat Salah berapa kali P? jawaban. Hah? Udah dapat, sir. Tak dapat? Oke, Amanda? Siti Amanda? Halo, tak ada. Tidur sudah. Enggak Oke. dengar. Yes, sir. Siti, berapa you dapat nilai P? Tuhan. Hah? Berapa? Belum lagi? Belum. Oke. Kita tanya seorang lagi. Tasya. Kamu ada di sana gak, Tasya? Oke, tak ada. Oke, tak apa. Kita coba tengok video itu, teruskan video untuk tengok berapakah jawabannya lah kan. Oke? Oke, kita akan teruskan. Ya. Okey, daripada simbol yang diberi sini, kita tukar dia menjadi sama dengan. Okey, maka menjadi P sama dengan kita tambah K. Ya, kita tambah K. Kemudian letak Q kuasa 2 per R. Jadi sekarang kita masukkan maklumat yang diberi iaitu P-nya 8. P 8 sama dengan K. Q kuasa 2 dan Q-nya ialah 2. 2 kuasa 2 bahagi dengan R-nya ialah 3. Jadi kita dapat di sini 8. Okey, 8. Ini 3 pindah ke sini, bahagi pindah sini jadi darab. Darab 3 sama dengan K. Dan ni 2 kuasa 2 ni 4. Okey, 4. Maka K adalah sama dengan 8 kali 3 ialah 24 bahagi dengan 4. Maka nilai K yang kita perolehi ialah 24 bagi 4 ialah 6. Oke, sampai sini siapa yang betul? Salah. Salah dapat semua. Salah, Oke. sir. Dapat Oke, 24, sir. siapa yang salah itu kan? Kamu coba bandingkan jawaban kamu dengan jawaban yang ini. Di mana kesilapan kamu? Coba kamu cek. Kenapa jawaban kamu salah? Ada nggak kamu buat tertinggal sesuatu kah? Ataupun lupa kuasa kah? Ataupun apa? Coba banding jawaban. Jadi yang salah itu, coba tengok balik macam mana kamu buat dan macam mana cikgu ini buat. Di mana silap kamu. Oke? Jadi siapa yang salah tadi? Di mana masalah kamu? Saya mau tahu. Siapa yang salah tadi yang cakap salah?
Aha. Kan sepatutnya kan kalau Sonsang dia bawa pergi sebelah yang dekat itu. Jadi darab lah. Kan? Iyalah, aku salah, Nah, kau buat apa? bahagi. Kau masih bahagi? Kan yang ini Ay. yang ini R ini sepatutnya sudah K kuasa 2 per R ini. Maksudnya K kuasa 2 bahagi R. Jadi bila you pindahkan 3 itu ke sebelah kiri, ke sebelah 8, sepatutnya bahagi itu akan jadi darab. Iya. Ya, itulah itu. Jadi jangan buat kesilapan ini lagi lah. Oke. Orang lain pula apa masalah? Sama lah dengan Safina itu masalah kamu. Kah ada masalah lain? Mungkin kita boleh share supaya orang lain kali boleh pay attention lah kepada kesilapan ini supaya tidak buat salah lagi. Adakah siapa yang salah? Semua betul lah. Tadi macam banyak orang cakap salah tapi sekarang semua betul. Oke. Tak apa, kita teruskan lah. Oke, so sepatutnya K itu adalah 6 lah. So bila kamu sudah dapat 6, kamu kena masukkan balik K itu sebagai 6 dalam persamaan yang di atas itu warna hijau inilah. Oke. So kita teruskan video. Jadi nilai K-nya, bila kita dapat nilai K, masukkan semula ke dalam persamaan ini. Okey, jadi kita tulis semula persamaan ini, P sama dengan K-nya gantikan dengan nilai yang kita dah dapat iaitu 6. Kemudian Q kuasa 2 per R. Ini maksudnya kita ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Selepas kita mencari nilai K. Soalannya di sini seterusnya ialah diminta kita menghitung nilai P apabila Q-nya 6 dan R-nya 4. Jadi kita nak cari nilai P, kita nak cari nilai yang ini. Jadi kita masukkan P ini turun ke bawah. P sama dengan 6. Jadi Q kuasa 2 ini gantikan Q-nya ialah 6 kuasa 2 per dengan R. R-nya ialah 4. Okey, nak buat kurungan boleh, tak buat pun tak apa. Tapi saya dah terbuat kurungan dekat sini, tak ada masalah. Jadi nilai P, tekan saja kalkulator. Okey. Kita dapat di sini 6 darab 6 kuasa 2. Okey. Bahagi dengan 4. Jadi kita dapat nilainya ialah 54. Okay. Jadi inilah jawab. Okey. Macam semua jawapan yang tadi diberi itu salah kan? Ada yang dapat 27, ada yang dapat 90 lebih. Kan? Ya kah? Betul kah? Iya. Ya. salah. Ya, jadi kamu nampak tak macam mana dia buat soalan ini? Di mana di mana kamu punya kesilapan? Di mana kamu punya kesilapan? Anu yang 6 darab 36 bagi 4 tuh. Yang 6 darab 36 tuh saya salah katakan. Astaga. Okey, kalau kamu tadi perhatikan cikgu itu tekan kalkulator kan? Kamu akan perasan kan bila dia sudah tekan 6 darab 6 kuasa 2, dia tak tekan terus bahagi 4. Dia tekan sama dengan dulu, baru dia tekan bahagi 4. Okay? So, itu actually adalah langkah yang lebih selamat. Kenapa saya cakap selamat? Kerana kalau kamu silap satu, kalau kamu tekan sekaligus kan, pengiraan itu kan, mungkin kamu akan tersilap tekan. Okay? Kadang-kadang kita ni manusia yang lemah kan. Kadang-kadang buat kesilapan juga. Jadi untuk mengelakkan kesilapan itu kan adalah lebih baik kalau kita tekan satu persatu. Tekan ini dulu, okay? Sama dengan, okay, dapatkan satu jawapan. Lepas tu barulah tekan yang langkah seterusnya. Okay? Jangan tekan sekaligus untuk mengelakkan kesilapan lah. Okay? Itu pun satu kesilapan biasanya kita buat, iaitu menekan kalkulator. Tekan kalkulator itu pun ada dia punya teknik lah. Okay? So itu saya nak ingatkan kamu semua lah. Okey,
Tadi siapa lagi mau cakap? Syamaira. Kau silap mana? Kau salah di mana? Sama si Pina, sama juga sama si Pina. Oh, sama dengan Sifina lah. Oke. Orang lain? Di mana kesilapan kamu? Eva. Oh, Eva. Kau masih di sana kah, Eva? Kalau orang lain, siapa-siapa nak memberi komen kan? Boleh ya. Jangan malu-malu. Oke? Saya harap semua boleh buat. Oke? Kalau kamu nak start pun tak tahu nak start di mana, itu sudah ada masalah. Sebab kita sudah sampai ke penghujung bab sudah. So, kalau sampai saat ini kamu masih tak tahu macam mana mau start buat kan soalan ini kan, lebih baik tanya sekarang lah. Oke? Sebab kita lepas ni kita akan pergi ke bab 2 kan. Jadi apa-apa masalah, persoalan dalam bab 1 itu kita kasih settle dulu, baru kita pergi ke bab 2 lah, kalau boleh. Oke? Jangan kasih tinggalkan you punya persoalan itu, lepas tu maju ke bab 2, ke bab 3 dan seterusnya. Itu nanti bab 1 tu mungkin kamu akan semua pun tak tahu apa yang berlaku sudah. Oke? Jadi saya ingatkan, kalau masih ada soalan yang tak dapat buat ataupun masih keliru macam mana mau start, sila tanya sekarang lah. Oke? So, ada soalan mau tanya? Saya buka kepada semua 1 minit kalau ada. Kalau tidak, kita akan teruskan. Oke? Tiada, Siapa yang sir. Sorry? Tiada. Teruskanlah, sir. Nggak ada jorong minta. Kita kasih setengah minit lah kepada orang lain yang mau tanya. Jangan malu, jangan segan, jangan takut orang ketawakan kamu. Kita belajar sama-sama, oke? Yang penting kita dapat belajar sesuatu lah, oke? Jangan just pasir masalah sajalah, oke? Kalau ada, boleh buka mic, boleh tanya. Kita tunggu setengah minit lah. Jangan malu, jangan segan. Kita belajar dari kesilapan. Oh, ini macam pantun sudah. Jangan malu, jangan segan. Kita belajar dari kesilapan. Oi, lain kali you boleh, bila you nak jadi pengacara majlis kah, kamu boleh gunakan pantun inilah. Lepas tu kau jangan lupa cakap, ini daripada Cikgu Lai lah, pantun dari Cikgu Lai. Oke, macam saya di sini berjoking tapi tak ada orang ketawa. Tapi tak apalah. Itulah pilihanku. Ketawa diam. Ketawa dalam diam. Wih, nadibnya. Ketawa dalam hati. Ketawa dalam diam. Oke, itu saya belajar satu istilah yang baru. Masa kami ketawa saja. Enggak terbang. Oke. Jadi masa sudah berlalu. Mungkin ada yang malu mau bertanya, tapi kalau kamu memang malu mau bertanya sini, boleh PM saya bila-bila waktu lah, oke? Saya punya handphone on 24 jam. Hah? Belajarlah, jom. Teruskan. Jom lah kan? Ya. Siapa nak PM saya anytime lah, 24 hours. Saya on call punya. Tapi reply itu tak tahu bila lah, oke? Kalau saya senang, saya akan reply lah. Kalau sedang ada sibuk kah, apakah, sorry lah. Tapi saya akan reply juga anyway. Oke, so kita akan teruskan lah. Kita teruskan ke video tadi, oke? Saya rasa ubahan gabungan ini lebih kurang begitulah. Soalan yang basic itu yang tadi kita jawab lah, SPM 2013. So, kalau you nampak SPM 2013 pun kan, soalannya pun tidak begitu susah lah. Tapi soalan ini adalah soalan objektif lah, bukan soalan paper 2. Ini paper 1 punya soalan. Oke, kita coba lihat satu soalan yang menyelesaikan masalah yang lebih panjang, yang lebih rumit sikit lah, oke, daripada cikgu ini. Untuk soalan SPM tahun 2013 yang meminta kita mencari nilai masukkan ketiga-tiga nilai diberi untuk kita dapatkan nilai K. Terusnya contoh yang keempat, cikgu bawakan soalan SPM tahun 2009. Diberi bahawa Translife Education, number 1 online tuition in Malaysia. Okay. I look at so you.
bawah dalam bentuk simbolnya diberi P berubah secara langsung dengan Q kuasa M dan secara songsang sebab dia berada di bawah ya, secara songsang dengan R kuasa M. Okey, dalam bentuk ayat di bawah sini. Okey, yang ini. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi kita perhatikan dekat sini ada P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi dia Okey, jadi boleh faham soalan ini tak? Nyatakan nilai M dan nilai R. Okey, soalan ini kan dia gabungkan bab ubahan dengan indeks. Okey, kalau kamu pernah belajar kan di form 3 dulu, okey, indeks kan. So, kalau kuasa itu sekarang kamu kena tuliskan apakah nilai M dan N itu. Okey. So, dia sudah bagi kamu dalam bentuk ayat. Okey, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi bolehkah kamu tuliskan dulu, okey, dalam bentuk ayat itu kepada bentuk persamaan. Okey, kamu cuba tulis di kertas kamu. Kamu cuba translatekan perkataan ayat itu kepada bentuk ubahan seperti yang ditulis di warna merah itu. Okey, tulis dalam bentuk ubahan. Gunakan simbol kadaran itu. Okey, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi kamu akan dapat teruslah apa nilai M dan apa nilai R itu. Okey, siapa yang dapat jawapan? Apa nilai M, apa nilai N? Ada orang dapatkah? Halo? Ada orang dapat? Dalam proses, kejap sir. Okey. Teruskan. Okey. Saya cuba lukis di sini ya. Kamu ada nampak saya punya tulisan nggak? Nampak. Okey. Ada. Dia cakap tadi apa? P berkada secara langsung dengan Q. Puncak kuasa. Punca kuasa 2Q. punca kuasa 2. Okey, so kalau saya tulis dalam bentuk simbol, dia akan jadi beginilah. Punca kuasa 2Q Q dan Q. secara songsang dengan sama dengan R kuasa 3. 3. Okey. Dan dia tanya kamu apakah nilai M dan apakah nilai R kan? Apakah nilai M dan apa nilai N? N. Yes. So dia punya bentuk yang dia tulis itu, dia tulis begini kan. P berkada secara langsung dengan Q kuasa M. M. Lepas tu bahagi R kuasa N. Ya. Okey. So kalau you banding yang ini dengan yang ini, kamu akan dapat teruslah apa nilai M dan N itu. Okey? Yang senang sekali ialah nilai N lah kan. Nilai N inilah kan. Nilai N sama dengan ini. 3. N adalah 3. How about M? Ini kalau you pernah belajar hukum indeks, kamu akan tahu. Actually punca kuasa 2Q ini saya boleh tulis sebagai apa? 1/2. 1/2. 1/2 ke? Ingat. 1/2. Iya, 1/2. 1/2. Kalau dia punca kuasa 2, Yes.
pembawanya 2. Kalau sini saya letak Oh, punca kuasa 3, bawahnya pembawanya 3. akan menjadi Bawahnya 3. 3. 3. Oh, Ya, ya, ya. Jadi kalau saya tulis semula Mantap. Q ini dalam bentuk pecahan, saya akan dapat Q kuasa 1/2 3. ataupun 2. 3 lah kan. Iya. Jadi maka itu M kamu akan jadi berapa nilai? 1/2. 1/2. Ya, 1/2. Manakala 1/2. N 2, 3. Sama Ialah- dengan 3. sama dengan yes, 3. betul sudah terjawab. Oke, Oh. soalannya. Oke, itu ialah just satu soalan yang masih soalan yang masih kira agak senang lah. Oke, tapi kita coba lihat soalan yang lebih rumit sikit lah. Oke, yang lebih rumit sikit. Oke, kita skip saya kasih skip ini. Kenapa jadi begitu? Bilangan jubin yang diperlukan iaitu J. J di sini mewakili jubin berubah secara songsang. Okey, ayatnya di sini berubah secara songsang dengan panjang P. Okey, P ini adalah merupakan panjang jubin dan lebarnya L. P meter dan lebarnya L meter. Jubin digunakan. Okey. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin jika jubin berukuran panjang 0.4 meter dan lebar 0.5 meter digunakan. Jadi di sini saya tak tengok dulu apa soalan yang ditanya. Okey, saya nak kita tengok pada soalan ayat yang panjang ini. Bagaimana kita nak tukar ayat yang panjang ini kepada bentuk simbol. Oke, jadi soalan yang ditanya yang ditunjukkan oleh cikgu itu tadi sebenarnya adalah soalan daripada buku teks lah, daripada buku teks. Oke, jadi saya akan tunjukkan buku teks punya soalan lah, lebih senang sikit. Oke, saya akan tunjukkan soalan daripada buku teks. Oke, sekejap. Oke. Semua boleh nampak ini? Boleh nampak buku teks ini? Boleh. Boleh kan? Oke, kita coba lihat soalan daripada buku teks, yaitu soalan pertama ini, Encik Kamal ini. Oke, saya baca soalan. Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubin diperlukan J berubah secara songsang. Oke, berikan perhatian kepada perkataan ini berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. Jika jubin yang digunakan, Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin jika jubin berukuran 0.4 meter dan lebar 0.5. Jadi hitungkan bilangan jubin yang diperlukan jika panjang 0.2 meter dan lebar 0.3 meter. Oke, so untuk jawab soalan-soalan yang berbentuk ubahan kan, tak kira lah ubahan langsung kah, tercantum kah, bergabung, semua memerlukan 3 langkah saja. Jadi untuk jawab soalan ini pun sama juga. Langkah pertama kamu perlu tuliskan persamaan itu dulu. Oke, jadi siapa-siapa boleh tuliskan dulu step 1, jawaban step 1. Kamu coba try daripada ayat ini, kamu coba tuliskan dulu ayat-ayat ini, kasih translate bagi persamaan. Oke, kamu coba sekarang. Oke, berikan perhatian kepada perkataan ini yang berubah secara songsang. So, J berubah secara songsang dengan P dan L. So, macam mana nak tulis ayat ini dalam bentuk persamaan? Oke. Nah, siapa yang sudah siap? Boleh buka mic dan jawablah. J berubah secara songsang dengan P dan L. Jangan malu, jangan segan. Kalau salah, kita belajar sama-sama. Yang penting kita cuba. Jangan tunggu saja. Kena ambil pensel, ambil kertas, dan cuba.
fikirkan kalau berubah saya songsang, dia mesti dalam bentuk apa? Bentuk pecahan kan? Betul. Bentuk pecahan. Ya, Ya. Sorry? J sama dengan K per PL, begitu. Saya pun jawab begitu, Ustaz. Oke, orang lain? Hah? Orang lain? Itu jawaban daripada Rasmi kah tadi? Siapa yang menjawab tadi ya? Aku Tapi, Ustaz, Rasmi ya? Kami berdua, kami dua. Kenapa kamu boleh berdua? Ya, si Rasmi pun jawab itu, kan Ras? Oke, bagus. Iya, jawabanku pun sama aja. Oke, Tapi kamu jawab. Nah, bertiga sudah kami. itu main ikut-ikut saja bah itu. Oke, orang lain pula. Senyap saja orang lain ini. Oke, Tata mungkin mereka dalam diam itu menjawab juga lah. Oke, saya harap begitulah. Nah, si Yasmin mau cakap sesuatu, Yasmin. hanya Mahal tuh suaranya. Merajuk sudah dia. Tak apalah. Biarlah dia merajuk. Oke. Kita teruskan lah. Oke, jawaban yang diberi oleh mereka bertiga itu sebenarnya adalah betul lah. Yaitu J sama dengan, oleh sebab kita mau tulis dalam bentuk persamaan kan. Jadi mesti letak K dulu. Oke. K, dan lepas tu kena letak P dan L itu sebagai dia punya pembawa. Oke. So akhirnya kamu akan dapat J sama dengan K per PL. Oke, itulah you punya step 1 punya jawaban lah. Oke, lepas tu Encik Kama memerlukan 120 keping jubin. Oke, di mana jubin itu berukuran panjang 0.4 meter dan lebar 0.5 meter. Jadi step 2 sekarang ialah cari nilai K. Jadi kamu pun sekarang coba cari apakah nilai K kamu. Nah, selepas dapat nilai K, tulis lagi satu kali lagi persamaan yang kamu dapat dengan menggantikan nilai K itu tadi dengan nombor. Oke? Nah, sekarang kamu coba buat ini. Oke, ulang suara. Sekarang kamu coba carikan nilai K. Oke, dengan menggantikan 120 ini sebagai J kamu. Oke, sebab dia cakap bilangan jubin yang diperlukan J kan. Jadi 120 keping itu adalah J. And then panjang P itu adalah 0.4 dan L lebar adalah 0.5. Ganti semula ke dalam persamaan kamu tadi. Oke, yaitu persamaan saya padam ini dulu. Yaitu J sama dengan K per PL. Oke, PL. Jadi sekarang J ialah 120. Oke, manakala P adalah 0.4. Wih, astaga. 0. Oke. 0.5 dan satu lagi ialah 0.4. Oke. So, yang ini ialah bracket lah. Ini ialah bracket. Oke. So, kamu kena cari nilai K ini. Oke. So, kamu tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator di bahagian sini. Lepas tu jawapan ini kasih pindah bagi sebelah kiri. Menjadi darab. Sebab ini ialah bahagi. Jadi, dia akan menjadi darab dan pindah ke sebelah sini. Kasih darab dengan 120. Maka jawapan K kamu ialah berapa? Apa jawaban kamu? 600. Wih, 24. kenapa ada 600? Kenapa ada yang 24, ada yang 600? 24. Ay, Siapa bilang 600 tadi? Wih. 24. 24 kan? iya, Confirm, 24. Iya. Iya. Oke, so 24. sekarang kalau dapat 24, nah sekarang tulis semula
persamaan ini. Okay? Tapi sekarang K itu kasih ganti nilai sebagai 24. Jadi, of course lah kamu dapat J sama dengan 24 24 per, PL. yes, okay, per PL. Yeah, okay, so inilah persamaan untuk sampai ke step 2 lah. Okay, step 2. So sekarang step 3. Okay, step 3 kita lihat balik soalan. Step 3, okay, hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang 0.2 meter, lebar 0.3 meter. Okay, so kamu kena hitung bilangan, means kamu kena cari J. J berapa? Kalau P ialah 0.2, L ialah 0.3. Maka kita gantikan sajalah kan. Step 3 ialah gantikan nilai ini ke dalam persamaan. Dan cari nilai yang satu lagi. Memboleh ubah yang satu lagi. Jadi sekarang gantikan 0.2 dan 0.3 ke dalam persamaan kamu tadi. Oke. Yaitu ini. Oke, gantikan. So, J sama dengan 24 di atas. Ini tak ada kacau. Salin balik. Per P ialah 0. Berapa? 2. 0.2. Oke. Astaga. 0.2. Oke. Darab dengan 0.3. 0.3. Oke, thank you. 0.3. Jadi tekanlah kalkulator, maka dapatlah J adalah sama dengan 400. ya, betul. 400. 400. Apa tuh? 400. 400, ya. Tadi siapa bilang 4 nenen nggak dia cakap? Iya nggak? Maksud saya dengar 4 nenen no? Iya, macam-macam lah, Kan? macam. Siapa yang bilang itu? Siapa bilang tuh? Siapa yang dalam Si Maira, si Maira. Maira nggak? Astaga. Dah. 400. Astaga. Mungkin dia 400. mau pergi menyusukan anaknya sudah itu. Itulah itu. Kau cakap 400, Bang. 400. 400. Oke. Ingatkan kau mau pergi menyusu anak sudah. Jadi terfikir apa? Lain macam, Jo. Terfikir itu nenek. Nah, begitulah. Oke. Oke, jadi soalan E sudah terjawab, yaitu 400. Oke. Kan kita sudah menjawabkan hitung bilangan jubin. Jadi 400 lah jika panjang 0.2, lebar 0.3. Oke, so ini sudah terjawab. Oke, sekarang soalan B. Jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? Oke, yang ini macam dia tak memerlukan pengiraan. Dia macam tanya secara logik lah. Kalau you fikir secara logik, jika luas jubin itu, kalau satu keping itu luasnya bertambah. Maksudnya jubin itu menjadi semakin besar lah. Keping yang semakin besar. Apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? So, apa pandangan kamu? Bertambah lah juga. Apa itu? Sedikit. Bertambah lah juga. Bertambah juga? Kan lebarnya besar. Kau coba fikirkan. Berkurang. Dia tidak Oh iya, berkurang lah tuh. Berkurang. Kenapa berkurang? sebab Size-nya tambah besar. Ya. Tadi ada seorang bercakap bertambah juga. Saya mau dengar dia punya alasan kenapa lah. Kenapa kalau luas jubin itu semakin bertambah, bilangan jubin juga akan bertambah. Siapa yang cakap itu tadi? Saya mau dengar penjelasannya. Mungkin ada logiknya juga itu. Siapa itu? Oh, Tara mengaku sudah kah? Bayang-bayang, Se. Tadi yang nenek itu pun ada orang mengaku, yang ini tak ada orang mengaku. nasa lain macam. Oke. So, kalau kamu tak faham pun, actually kamu boleh tengok balik soalan kan, kita ambil ini, pasangan ini kan, dengan pasangan yang ini.
Tadi yang awal-awal itu kan, kalau panjangnya 0,4, lebarnya 0,5, dia memerlukan 120 keping kan? 120 keping. Oke, so sekarang kamu coba tengok panjang sekarang kan menjadi 0,2 dan 0,3. Jadi panjang dan lebar ini macam perkurangan sudah kan daripada ini. Perkurangan sudah berbanding dengan yang awal-awal itu. So, kamu jangan lupa, jubing itu adalah berbentuk segi empat tepat. So, kalau nak cari luas, kita kena ambil panjang terhadap lebar kan? Panjang terhadap lebar. So, dan pada peringkat awal itu, dia punya jubing itu, saiznya, luasnya adalah lebih besar berbanding dengan keadaan yang di situasi di soalan A. So, dan kita sudah kira tadi, untuk soalan A ini, bilangan jubing yang diperlukan ialah 400 keping. So, kamu kan nampak, kalau luasnya sudah berkurangan, berbanding dengan ini, sudah berkurangan, maka bilangan jubing itu sudah bertambah. Tadi 120 keping. So, sekarang kalau semakin dia kecil itu, dia punya jubing menjadi semakin kecil, bilangan jubing sudah bertambah, menjadi 400 sudah. So, kamu boleh jawab dari sini lah. Dari sini kamu boleh jelaskan lah apa perubahan yang akan berlaku. So, kalau luas jubing semakin bertambah, sekarang dia terbalik lah. Kalau luas jubing itu bertambah, of course, bilangan jubing yang diperlukan akan berkurangan. Okay? Sebab jubing yang besar itu akan lebih cepat menutup lantai di bilik tidurnya kan. So, Oh iya. jadi bilangan jubing yang diperlukan pun akan menjadi sedikit berbanding dengan jubing yang kecil size-nya. So, itu adalah dia punya jawaban lah. Jadi kamu pandai-pandailah buat ayat itulah, buat ayat itu. Jika loss bertambah, apakah perubahan? So, kamu boleh cakap bilangan jubing yang diperlukan akan menjadi semakin berkurang kerana luas jubing sudah bertambah kan. Jadi bilangan jubing yang diperlukan adalah lebih sedikit lah berbanding dengan luas jubing yang kecil. So, buatlah ayat-ayat itulah supaya pemeriksa boleh faham lah. Oke, ini salah satu ayat yang spesifik lah. Siapa-siapa juga boleh tulis apa-apa ayat saja asalkan dia membawa maksud bila luas jubing bertambah, bilangan jubing berkurang. Oke, itu ialah dia punya ayat lah. Oke, so sekarang ada sedikit masa lagi. Oke, saya nak kamu cuba try buat soalan inilah. Soalan 2. Soalan 2. Oke. Purata bilangan panggilan telepon harian. Oke. Saya baca dulu soalan. Purata bilangan panggilan telepon harian C di antara dua banda berubah secara langsung dengan populasi kedua-dua banda P1 dan P2 dan secara songsang dengan kuasa 2 jarak J di antara dua banda tersebut. Jarak di antara A dengan B ialah 210 km. Purata bilangan panggilan telepon di antara dua banda ialah 15.750 dan populasi di banda A dan B masing-masing ialah 105.000 penduduk dan 220.500 penduduk. Oke, dengan memberi jawaban kepada nombor bulat yang terhampir. Hitung. Oke. Jarak di antara P dan Q jika populasi masing-masing ialah ini. Oke. So, kamu akan nampak ayat ini, soalan ini berbentuk ayat saja semuanya. Jadi adalah lebih baik kalau kita kasih keluarkan dia punya maklumat-maklumat penting lah. Oke? Dan berikan perhatian kepada perkataan keyword kita itu, yaitu berubah secara langsung. Oke? Dan juga ada lagi satu ialah secara songsang. Oke? So ingat kalau ada langsung, ada songsang kan? You punya bersama itu mesti sebelah kanannya mesti ada dalam bentuk pecahan. Oke, dan semestinya yang berubah secara langsung itu dia punya pemboleh ubah itu anu itu mesti berada di atas dan secara songsang itu anu itu mesti berada di bawah. Oke. Jadi kita tulis dulu jawaban untuk step 1. Apakah jawaban untuk step 1? Oke. Kamu coba tulis di you punya kertas dulu ataupun you punya buku latihan. Oke.
Nanti baru kita coba lihat apa jawapannya. Semua orang try dulu try tulis dulu. Oke. Oke, C kita ada 1, 2, 3, 4 pemboleh ubah di sini ya. Yaitu ada C, ada P1, ada P2, dan ada J. Ada P2, ada J. Jadi, kita kena tuliskan ayat itu dalam bentuk bersamaan. So, apakah jawaban yang kamu dapat? Ada sesiapa C, nak coba? Oke. C sama dengan K P1 P2 per J kuasa 2. Oke. Thank you, Safina. Ada orang lain nak coba? Tadi Safina bilang C sama dengan K P1 dan P2 per J kuasa 2. Oke, ada jawapan lain? Sama. Sama lagi? Ada jawapan lain nggak daripada peserta lain? Semua dengar suara peserta lain lah. Francis Chong. Oh, Francis Chong. Kau ada di sana kan, Francis? Oh, Francis. Malu ba dia se. Ya, akhirnya. Kamu dapat jawaban nggak, Francis? Dapat. You punya jawabannya lah apa? Sama. Sama juga. Oke. Thank you, Francis. Insting kami kuat se. Insting konun. Insting ibu nih. Insting ibu mengandung ini. Ya kak? Cek. Oke. Tasya. Oh, Tasya. Ya, kuat. Tasya, kau di sana kak, Tasya? Ya. Oke. Kamu dapat jawaban apalah? You punya jawaban step 1 itu. Sama juga. Sama juga, hebatnya. Oke, kita coba lihat balik dia punya ini. Oke, so jawaban yang ini sebenarnya adalah betul lah. Oke, betul. Oke, sebab kita hanya tengok keywordnya saja. Kalau berubah secara langsung, oke, maksudnya P1 dan P2 ini mesti berada di atas pecahan itu, and then songsang itu J itu mesti berada di bawah. Dan jangan lupa lah kuasa 2 jarak. So mestilah simpan J kuasa 2 lah. Oke, so jawaban ini adalah betul lah. Oke, jawaban ini adalah betul. So step 1 ini sudah selesai. Sekarang kita coba ke step 2, yaitu cari K. So, kamu akan perhatikan bahwa soalan ini dia sudah bagi nilai ya. Jarak di antara panda A dengan panda B. Oke. Jarak di antara panda A dan panda B ialah 210 km. Dan lepas tu, so ini actually adalah nilai J kamu lah kan. Ini adalah nilai J. And then purata bilangan panggilan telefon harian antara dua panda itu ialah ini. Okay, so ini actually adalah you punya mana satu? C ke P? C. Ya, C. Karena dia sudah nyatakan kan, purata bilangan panggilan telepon. So yang inilah kan, purata bilangan panggilan telepon C. So ini maksudnya adalah C kamu. Okay, 15750. And then populasi panda A dan panda B ini adalah sepatutnya P1 dan P2 kamu lah. Okay, inilah P1, P2 kamu. So, nilai-nilai semua ini kasih masuk saja dalam persamaan ini. Oke, coba kamu kira sekarang. Oke, guna kertas kamu tadi. Oke, guna kalkulator, coba dapatkan nilai K. Apakah nilai K kamu?
Siapa yang dapat itu? Kasih kasih nyatakan, buka mic dan kasih nyatakan jawapan kamu. Oke, semua orang cuba kasih masukan, lepas tu tekan calculator, cari nilai K. Apa jawapan kamu? Anyone? What's your answer? Ada yang dapat jawapan sudah? Apalah jawapan K-nya? Halo, ada jawapan sudah? Sekejap ya, saya sekejap. Oke, Pak, kalau kau Kejap. kasih tekan calculator saja, Pak. Bila kamu tekan calculator itu, kamu jangan tekan sekaligus lah, oke? Tekan satu persatu. So, C itu ialah 15750. 15750. J ialah 210. Kuasa 2. Lepas tu pembawa 10500. 220 500. Oke. 0.3. Oke, 0.03. Orang lain? Ada jawapan lain tak?
Sekejap, Sir. Okey, bila kamu tekan kan, seperti yang cikgu itu tadi tekan, kamu boleh tekan yang ini dulu. Okey, 210 kasih kuasa 2 dulu, tekan jawapannya. Lepas itu dapat jawaban kan, baru darab dengan ini, 15750. Okey, lepas itu tekan sama dengan, dapat satu jawaban, dan baru bahagi dengan ini darab ini. Ah, jangan tekan sekaligus ini. Kalau you tekan sekaligus kan mungkin ada kesilapan nanti kamu di calculator. Okey, 0.03 ada jawapan lain. Sama juga, Sir. 0.03. Okey. So kalau 0.03, so bila kamu nak tulis balik formula ini bersama ini, kamu akan gantikan K dengan 0.03 di sini. Baik. Okey. Sorry ya. 0.03. Okey. P1 P2 per J kuasa 2. Okey. So ini adalah jawapan untuk step 2. Okay, step 2. So sekarang kita akan jawab soalan A. Okay, jika jarak, hitungkan jarak di antara P dan Q. Maksudnya kamu dikehendaki hitungkan J sekarang. Okay, hitungkan J. Jika populasi, jika populasi masing-masing ialah ini dan ini, so ini ialah P1 lah. Okay, populasi kan, ini P1, yang ini adalah P2. Okay, dan purata bilangan panggilan telefon C. C kamu ialah ini. Okay, so sekarang kamu coba gantikan tiga nilai ini, P1, P2, dan C, menjadi nombor-nombor ini. Dan lepas tu kamu akan cari J kamu. Okay, jadi kamu kena gantikan dulu nilai-nilai itu. Okay, kamu boleh cuba sekarang. Boleh cuba sekarang. Okay, saya kasih padam dulu ini. Saya padam semua lah. Okay. So, C sama dengan 0.03. 0.03 P1 P2 J kuasa 2. Okay, so sekarang kamu kena cari J. So J, kalau saya kasih tukar tempat C dengan J kuasa 2, saya akan dapat J kuasa 2 di sini sama dengan 0.03 P1 P2 over C. Dan untuk cari J, kuasa 2 itu perlu dipindah ke sebelah kanan supaya dia menjadi supaya dia menjadi punca kuasa 2. .03 P1 P2. Okay. So yang ini tekan kalkulator sajalah. Tak ada yang susah-susah di sini lah, tekan kalkulator saja. Okay, what is your answer?
Oke, nilai ada di sini di buku teks kamu, kamu just ganti saja. P1. Berapa jawaban? Jawaban saya macam start dengan 9. Ada orang tepat kan? 90. 90. Ya, oke. 90 actually dia ada point lagi lah kan. Ada perpuluhan Ya. panjang. Tapi soalan sudah nyatakan dengan memberikan jawaban kepada nombor yang terhampir kan. Jadi kasih round off lah, kasih bundakan. So kamu sepatutnya dapat J itu adalah 90 km. Oke, km sebab dalam soalan pun jaraknya menggunakan unit km lah. Oke, jadi itulah jawaban untuk soalan yang 2A. Oke. So, saya rasa masa sudah hampir tamat. Jadi saya serahkan soalan B ini kan kamu coba jawab sendirilah. Soalan B ini actually dia juga sama dengan soalan A, cuma sekarang dia tanya benda lain. Tadi kamu hitung jarak kan. So sekarang kamu kena hitung populasi penduduk panda J. Oke? Jika populasi penduduk K ialah ini. So maksudnya you kena cari P1 lah. Ini adalah P1 kamu. Oke? Dia kasih kamu nilai P2, ini adalah P2 sebab dia populasi, ini P2. And then ini adalah jarak, oke, 351. Dan C, purata bilangan panggilan telepon, ialah 18857. So, kamu hanya just main dengan formula ini sajalah. Oke, just tukar kiri, tukar kanan. Oke, sekarang kamu kena cari P1. Jadi, P1 itu kamu ganti nilai dengan, gantikan nilai dengan anu yang lain lah. C sudah ada, J sudah ada, P2 pun sudah ada. Lepas tu kamu pindah kiri kanan darab bahagi itu sajalah. Oke. So saya akan serahkan soalan 2B ini kepada kamu. Oke, selepas kita tamat Google Meet ini kamu cuba buatlah. Dan kalau sudah siap kan, sila hantar jugalah supaya saya dapat rekod. Oke. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Oke. Sebelum kita bersurai, saya rasa kita perlu ambil gambar dulu. Oke. Sebagai evidence kita ada Google Meet. Jadi saya kasih setengah minit, kamu kasih makeup dulu. Oke, pakai baju kalau mau pakai. Kalau nak bawa anak bersama, ambil gambar pun boleh, tak ada masalah. Tidur juga banakku. Hai, kasih bangun lah. Oke. Lepas tu kita akan buka video lah. Dan kita akan ambil gambar. Sedia sudah aku. Cepatlah kamu. Oke, saya pun sudah. Ada nampak muka saya? Iya, Ada. jual macam Hilang, orang Korea. Oke, orang lain. Mana orang lain? Mari, Main Keluar mana? dulu. keluar dulu Keluar kamu. dulu kamu. Jangan kau main tepuk-tepuk di belakang. Main lah. Kita mau ambil gambar dulu. Saya stop presenting dulu. Oke. Kita ada 14 orang. Pina, keluarlah.
Ya, Ba, jangan kau malu-malu, Ba, kamu ni. Jangan kita malu-malu. Cepatlah kita. Kejap, kejap. Kau pakai lipstick dulu sikit, pakai lipstick, lepas tu pakai baju kebaya kah, apakah. Okey, Rasmi, buka Rasmi. Siti, Amanda, Lenny, Fiona, Yasmin, Francis, Tasha, Eva, Ashikin, Maisara, Jamaira. Nampak sudah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dorang dah buka. Dorang buka. Aku buka. Aina, Jo, cepatlah. Kita mau minum petang sudah ini. Siti, Amanda, cepatlah. Mana anakmu? Tidak. Halo, Maisara. Siapa ini? Cepat, kau kasih tunjuk muka Siti Amanda. Nah, Siti Safina jugalah. Oke. Cepat, kita buka video sekejap saja. Oke. Mana orang lain? Cepat sikit. Rasmi. Halo. Oke. Nampak. Yana. Cepatlah. Wih, pakai mask pula. Ada orang pakai mask. Jangan lupa cari corona. Corona, Cigo. Jangan, Bah. Di rumah pun kena pakai mask, kah? Cigo. Hah? Malu, Cigo, malu. Walah, malu apa ini? Bukannya kita tak kenal. Bismillah. Macam Ustazah Indon sudah aku. Mana muka kamu nih? Kau sudah di Indon? Kenapa kau pergi Indon tanpa memberitahu kita ini? Dada bahasa, ya ampun. Nah, si Lady anak. Apa itu? Si Lady. Oke lah, kita ambil gambar lah. Yang lain tuh orang malu-malu itu. Oke, kita ambil gambar 1, 2, 3. Smile. Oke, saya paste dulu, saya copy paste dulu. Oke, kita ambil satu lagi, boleh nggak? Oke, Cigo. Satu lagi lah dengan gaya tersendiri lah. Boleh jemput saudara Mara, Pakcik Makcik. Saudara Mara, Pakcik Keluarga Makcik. kamu lah bersatu kali. Nanti Uncle. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you everyone. Makasih, Cigo. Oke, terima kasih. Kamu boleh left meeting ini. Oke. Bye-bye. Harap kita berjumpa lagi lah. Oke. Oke, bye-bye. Jangan lupa buat kerja siapkan yang soalan 2B itu . Oke, Hantar hari ini sebelum jam 5. Alright. Oke. Oke, bye. Bye. Hi and bye. Oke.